dekat total bawah ni. Kalau dependent biasanya memang akan berubah kurang satu. Kalau independent dia tak akan usik sebab dia tak ada bergantungan antara satu dengan yang lain. Okay. Dan untuk dependent dengan independent ni memang rumus yang kita belajar ini sahaja. Darab ni untuk apa-apa jenis dua probability tu. Dia akan minta dua benda. Ayat dia akan cakap A and B ataupun dia nak A, dia nak B, macam itulah. Kadang-kadang N tu tak ada pun tapi kita bayangkan maksudnya lepas dapat ni dia mesti dapat ni, macam tu. So kita punya kebarangkalian dia akan didarabkan. Okay, yang ni simple je. Cuma nanti bila dapat soalan kena ingatlah darab tu dependent ke independent. Lagi yang kita belajar lepas dependent independent ni ingat tak apa dia? Yang kedua. Mutually exclusive. Mutually dengan non-mutually kan. Okay, yang kedua mutually mutual mutually exclusive. Dengan non-mutually exclusive. Yang ini pula dia khas untuk satu apa nama tu? Event yang dia ada persilangan ataupun tidak ada persilangan. Kalau mutually ni ada persilangan tak? Tak ada. Tak ada persilangan. So kalau tak mutually ni sorry. Dia punya set tu akan terasing. Dia dalam soalan dia tak ada buat pun set yang ni, maksudnya kalau ada set A dengan B ni dia tak akan cakap pun ada set A, ada set B, ada persilangan ke tak ada persilangan tu. Yang tu kita yang kena fikir. So kalau dapat soalan ni awak fikirlah dia dependent, independent, mutually atau non-mutually. Gitu je. Dan yang ini non-mutually exclusive, dia ada persilangan. Dan kalau untuk mutually dengan non-mutually exclusive ni soalannya melibatkan operasi tambah dan dia adalah khas untuk rumus yang ni P kalau dia kata A or B. Kalau P, A or B ni sebab tadi kita dependent dengan independent, kita akan darabkan dia punya kebarangkalian. Tapi kalau untuk mutually dengan non-mutually ni, dia punya operasi adalah tambah. Okay, P, A or B ni rumus dia, sekejap cikgu buat dia punya simbol set dulu. A union B itu rumus dia. Kalau PA and B, rumus pula simbol. Kalau PA and B ni dia punya simbol dia PA intersect B. Jadi bila dia kata PA union B ni, untuk yang mutually exclusive, dia punya operasi dia akan jadi tambah direct PA tambah PB. Tapi kalau yang non-mutually exclusive ni dia panjang sikit. PA tambah PB tolak PA intersect B. Okay. Dan PA intersect B ni dia tak semestinya sama dengan PA intersect B yang atas ni. Sekejap. Macam mana cikgu nak cerita? Dia tak semestinya sama tau. Yang PA intersect atas ni, yang ni atas ni, cikgu garis ni hijau. Nampak tak? Dia tak semestinya sama dengan PA intersect B yang mutually tu. Sebab kalau mutually exclusive tu biasanya kita tengok kat persilangan antara set tu. So kita kira je lah dia ada berapa per berapa. Dia tak payah darab-darab. Ada yang boleh darab, ada yang tak boleh darab. So itu bahaya sikit lah. Tapi kalau bagi cikgu kita tak payah tengok yang darab ke tak darab tu. Kalau yang ni kita boleh je buat dia punya yang PA intersect B, NA intersect B tu over NS. Faham tak? Sekejap. PA sekejap Ni kan kita tahu PA alamat hijau pula dah.
Basic kepada kebarangkalian, sebenarnya kalau kita ada satu PA, dia sebenarnya NA over N total kan. Bilangan A over bilangan total. So kalau PB sama dengan NB over N total. Kalau cikgu suka buat yang A intersect B ni, cikgu suka je buat PNA intersect B. Okay, over NS. Cikgu tak buat pun yang darab-darab tu. Sebab sama je sebenarnya. Sebab darab tu kadang-kadang ada yang tak boleh buat darab tu. Maksud cikgu yang dependent-independent tu memang darab lah. Memang kita punya operasi yang asasnya darab. Tapi ada kalau untuk yang mencuri dengan nama mencuri eksklusif ni, ada yang tak boleh darab. Maksud cikgu, kalau PA intersect B ni, dia tak semestinya sama dengan PA darab PB. Untuk yang non-mutually eksklusif sahaja. Tapi untuk dependent-independent tu memang sama. Tapi untuk non-mutually eksklusif ni tak semestinya sama. Ada sebab dia sebenarnya. Sebab dia punya apa? Dia punya cikgu pernah buat kes yang macam ni. Okay, dia ada persilangan kan, bila non-mutually ada persilangan. Lepas tu dia ada set apa nama ni kat luar ni? Universal set kan. Dia ada nombor dekat luar ni. Bila ada nombor dekat luar ni, dia jadi tak boleh. Dia jadi salah macam ni. Ada apa-apalah nombor kat sini. Sini ada 10. Nombor 10 kat luar ni. So dia tak boleh. Dia kalau PA intersect B tu, kalau nombor kat luar tu tak ada, barulah boleh. Yang luar daripada A dengan B ni. So kalau A dengan B saja ada nombor, boleh darabkan. Tapi kalau luar dia tu ada nombor, maksudnya outside A dengan B ni ada nombor ataupun ada elemen, ada unsur, dia tak boleh buat yang A darab B ni, PA darab PB. So cikgu akan guna cara yang ni lah. Kita kira je lah apa intersection antara A dengan B tu over dengan total. Faham tak PN ni? Boleh faham kan? Boleh. Okey lah tu. So sebenarnya kita belajar yang ini sahaja untuk bab ni. Okay. Cuma soalan dia boleh jadi pelbagai dan bermacam-macam lah yang dia boleh tanya. Korang pun dah tengok hari tu minggu lepas kita dah buat kan? Kita dah buat macam-macam ni. Ni minggu lepas punya pasal Fatimah ni. Ni soalan buku teks. Cikgu buat soalan buku teks. Okay, yang ini lagi Kamseng. Kita dah buat banyak lah contoh minggu lepas. Nanti cikgu akan bagi notes ni dekat grup juga. Dan boleh study dulu sebelum buat link quiz is dekat Google Classroom tu. Okay? Okay, nak buat live quiz. Live quiz nanti aku kesian tak stres. Sebab masa menjawab cikgu bagi tu lama. Ada 5 soalan, ada 10 soalan, satu soalan boleh jawab paling maksimum 5 minit. So jangan rushing lah. Baca betul-betul soalan, tuliskan dia punya jalan kira dia sebab kebarangkalian ni kalau tak tulis lah, bagi cikgu pening sikit. So kena tulis. Kalau dah biasa tak apa. Kalau dah biasa guna kalkulator je pun boleh. Tak payah tulis pun tak apa. Tapi untuk beginner seperti awak, cikgu suggest kena ada kertas, pensel atau pen. Dan bila dapat soalan tu, kita jot down. Nak buat apa? Apa strategi kita nak buat? Nak darab ke? Nak tambah ke? Nak tolak ke? Apa-apa macam tu lah. Ada nak tanya apa-apa tak sebelum cikgu melepaskan awak ni? Tak ada. Tak ada Tak ada, teacher. Okay. So boleh apa yang korang nak buat sebelum jawab tu ke nak try je jawab sekali dulu sebab cikgu bagi peluang 2 kali jawab. So cubalah kalau jawab sekali tanpa study apa-apa ke, dan jawab sekali lagi bila dah study ke, macam tu ikutlah nak buat macam mana pun. Tapi kena buat sebelum minggu depan. Dia punya due date dia cikgu bagi hari Rabu minggu depan. Kalau nak buat hari ni lagi bagus. Okay, itu sajalah kot. Good luck untuk topical test tu. Topical test tu cikgu kira sebagai PBD sebenarnya untuk apa-apa topical test pun cikgu akan record sebagai PBD. Dan siapa yang tak hantar tu, cikgu tak tahulah nak bagi markah macam mana. Itu je lah.
Sebab cikgu ingat tahun bila cikgu lah seorang cikgu ni. Tahun lepas. Dia punya student tak hantar kerja mat